Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam channel Cikgu Hasnul. Kali ini kita akan sambung bahagian yang ketiga untuk bab 3 Matematik Pengguna Insurans Matematik Tingkatan 5 KSSM. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan co-insurance. Deductible dan co-insurance terdapat dalam insurans harta dan insurans perubatan dan kesihatan. Tetapi untuk insurans motor hanya terdapat deductible sahaja. Walau bagaimanapun, insurans hayat dan insurans liability diri tidak tertakluk kepada deductible dan co-insurance. Kita pergi ke contoh 4, latih ekstensif nombor 7 buku teks muka surat 92. Motosikal milik Saleh dilindungi dengan insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM150. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Saleh telah mengalami 3 peristiwa kemalangan dengan kerugian sebanyak RM90, RM240 dan RM300. Nyatakan sama ada Saleh boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ya, nyatakan jumlah pampasan bayaran yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Untuk penyelesaian masalah ini, pertama sekali kita kenal pasti apakah maklumat yang kita peroleh daripada soalan, iaitu deductible sebanyak RM150. Beliau mengalami 3 peristiwa kemalangan, iaitu melibatkan kerugian sebanyak RM90, RM240 dan RM300. Jadi kita senaraikan dalam bentuk jadual bagi ketiga-tiga peristiwa kemalangan tersebut. Untuk yang pertama kerugiannya 90, peristiwa yang kedua mengalami kerugian sebanyak RM240 dan kali ketiga beliau mengalami kerugian sebanyak RM300. Jadi untuk kemalangan yang pertama, RM90 adalah lebih rendah ataupun kurang daripada RM150, iaitu nilai deductible bagi insurans motornya. Jadi beliau tidak boleh membuat tuntutan dan tiada bayaran pampasan yang akan diperoleh. Ini kerana jumlah kerugian kurang daripada amount deductible. Untuk kemalangan yang kedua, iaitu kerugian bernilai RM240, nilai ini adalah lebih besar daripada RM150, iaitu nilai deductible, maka ia boleh dibuat tuntutan dan bayaran pampasan yang akan diperoleh ialah RM240 tolak RM150 bersamaan dengan RM90. Untuk kemalangan yang ketiga, beliau mengalami kerugian RM300, iaitu lebih besar daripada RM150 nilai deductible, maka beliau boleh membuat tuntutan dan bayaran pampasan yang diperoleh ialah RM300 tolak RM150 sama dengan RM150. Jadi untuk kedua-dua kes kemalangan kedua dan ketiga, jumlah kerugian melebihi daripada amount deductible, maka beliau layak untuk mendapat bayaran pampasan. Untuk insurans motor, pemegang polisi menanggung deductible wajib sebanyak RM400 sekiranya kenderaan yang diinsurансkan dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi, atau individu tersebut berumur bawah 21 tahun, atau pemegang lesen memandu sementara L, ataupun lesen penuh tetapi kurang daripada 2 tahun. Dan berkemungkinan pemegang polisi juga akan dikenakan deductible lain mengikut budi bicara syarikat insurans masing-masing. Seterusnya contoh 5, latih ekstensif nombor 8 buku teks muka surat 92. Pada tahun 2019, Puan Karen telah disahkan menghidapi barah dan telah membuat pembedahan bagi merawat penyakitnya itu. Perbelanjaan kos pembedahan dan rawatan adalah sebanyak RM130,000. Pada tahun berikutnya, Puan Karen telah mengalami kemalangan yang menyebabkan tulang tangannya patah. Kos merawat tangannya itu adalah sebanyak RM12,000. Jika Puan Karen mempunyai polisi insurans perubatan dalam tempoh 2 tahun itu dengan deductible RM5,000 setahun dan had tahunan bernilai RM150,000, nyatakan jumlah yang ditanggung Puan Karen dan jumlah pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans bagi setiap rawatan yang diterimanya pada 2 tahun itu. Pertama sekali kita kenal pasti dulu apakah kos yang terlibat dan nilai deductible serta had tahunan bagi polisi insurans perubatannya. Seterusnya kita ingin mencari jumlah yang ditanggung oleh Puan Karen dan jumlah pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans tersebut. Dalam kes ini, kita akan menulis maklumat dalam bentuk jadual
Untuk tahun 2019, kos rawatannya ialah RM130,000 dan kos tersebut adalah kurang daripada had tahunannya iaitu RM150,000. Dan dalam masa yang sama, ia adalah lebih besar daripada amount deductible iaitu RM5,000. Maka beliau boleh membuat tuntutan terhadap kos rawatannya itu. Jadi kos yang perlu ditanggung sendiri iaitu RM5,000 iaitu nilai deductible-nya. Dan kos yang akan ditanggung oleh syarikat insurans ataupun pampasan yang akan diperoleh ialah RM130,000 tolak RM5,000 iaitu ini adalah kos rawatan tolak dengan nilai deductible-nya iaitu RM125,000. Untuk tahun 2020, kos rawatannya ialah RM12,000 dan nilai ini adalah lebih besar daripada nilai deductible-nya. Maka ia boleh lagi membuat tuntutan. Beliau perlu menanggung sendiri iaitu RM5,000 dan syarikat insurans akan menanggung sebanyak RM12,000 tolak RM5,000 iaitu RM7,000. Untuk kedua-dua tahun tersebut, jumlah yang perlu Puan Karen tanggung adalah sebanyak RM10,000 berdasarkan kepada kontrak insuransnya. Manakala jumlah pampasan yang diterima sepanjang 2 tahun tersebut ialah RM132,000. Seterusnya ialah fasal co-insurance dalam insurans harta. Pemegang insurans hendaklah menginsuranskan hartanya pada suatu jumlah yang tertentu berdasarkan peratusan co-insurans yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai boleh insurans harta tersebut. Berdasarkan pernyataan ini, fasal bermaksud ialah klaus ataupun bahagian daripada bab dalam undang-undang. Manakala nilai boleh insurans harta ialah nilai sebenar aset ataupun kos penggantian aset atau nilai lain yang dinyatakan dalam fasal penilaian polisi insurans. Bermaksud harta tersebut akan dinilai dahulu oleh pihak penilai insurans dan pihak insurans akan memberikan peratusan co-insurans berdasarkan ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh syarikat mereka. Jika syarat tersebut tidak dipatuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Untuk mendapatkan pampasan penuh, pemegang polisi hendaklah menginsuranskan hartanya mengikut peruntukan co-insuransnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans tersebut. Jadi bagaimana untuk menghitung jumlah insurans yang harus dibeli? Peratusan co-insurans didarabkan dengan nilai boleh insurans harta tersebut. Jadi nilai boleh insurans harta tersebut adalah bergantung kepada penilaian daripada pihak insurans. Seterusnya kita akan lihat bagaimana bayaran pampasan dikira berdasarkan kepada nilai harta yang diinsuranskan. Sekiranya nilai harta yang diinsuranskan adalah sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran pampasan sama dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Jumlah kerugian untuk kes ini mestilah kurang atau sama dengan jumlah insurans yang dibeli. Untuk kes yang kedua, jika nilai harta yang diinsuranskan adalah kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan jumlah kerugian, kemudian barulah ditolak dengan deductible. Jadi untuk kes ini, jumlah ini akan menyebabkan pampasan yang diterima semakin kecil. Dan pada masa yang sama, pemegang polisi akan dikenakan penalti co-insurance. Nanti kita akan lihat bagaimana pengiraan penalti co-insurance dan apakah maksud penalti co-insurance tersebut. Dan untuk kes yang ketiga, apabila berlaku kerugian menyeluruh, bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli, tolak dengan nilai deductible. Deductible dan co-insurance akan menjadikan premium yang dibayar menjadi lebih rendah dan ia adalah situasi menang-menang bagi pihak syarikat insurans dan pemegang polisi. Bayaran maksimum pampasan mestilah sama dengan jumlah nilai muka insurans yang telah dibeli. Berdasarkan pernyataan ini, ia mematuhi prinsip indemnity yang kita telah pelajari dalam bahagian yang lepas, iaitu prinsip insurans ini tidak akan membenarkan pemegang polisi memperoleh keuntungan daripada insurans yang dibeli. Seterusnya contoh 6, latih ekstensif nombor 9, buku teks muka surat 93. Encik Gailang ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah tersebut ialah RM1.3 juta. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsuranskan 70% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM3,000. Soalan A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Gailang bagi rumahnya itu. Soalan B, rumah Encik Gailang telah mengalami kebakaran
dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM205,000. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Geylang jika dia telah menerima bayaran pampasan sebanyak yang pertama RM202,000 dan yang kedua RM120,000. Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, kita kenal pasti dahulu apakah maklumat yang kita peroleh daripada soalan. Pertama sekali, nilai boleh insuransnya ialah 1.3 juta ataupun 1,300,000. Peratusan co-insuransnya ialah 70% daripada nilai boleh insurans iaitu 1.3 juta tadi. Kemudian nilai deductible-nya ialah RM3,000. Jadi untuk soalan A, kita perlu mencari jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Geylang. Bagi soalan B pula, jumlah kerugian sebanyak RM205,000 dan kita perlu mempertimbangkan 3 situasi apabila diberikan nilai pampasan akhir yang diterima. Jadi pertimbangan yang kita perlu buat ialah adakah nilai insuransnya sama dengan nilai yang harus dibeli ataupun nilai insuransnya kurang daripada nilai yang harus dibeli ataupun beliau mengalami kerugian menyeluruh bagi kedua-dua nilai pampasan yang diterima ini. Jadi ini adalah soalan berbentuk kemahiran berfikir aras tinggi kerana kita perlu mencari jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Geylang. Untuk soalan A, jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurans darab dengan nilai boleh diinsuranskan. Jadi dalam kes ni, peratusan co-insurans ialah 70% darab dengan nilai boleh diinsuranskan iaitu 1,300,000. Jadi jumlah insurans yang harus dibeli ialah RM910,000. Untuk soalan B, berdasarkan maklumat yang telah diperoleh tadi dan ditambah dengan jumlah insurans yang harus dibeli iaitu RM910,000, maka untuk soalan B1 dengan pampasan sebanyak 202,000, berapakah jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Geylang? Jadi bayaran pampasan sama dengan jumlah kerugian tolak deductible. Berdasarkan jumlah kerugian iaitu 205,000 tolak dengan nilai deductible 3,000, maka kita memperoleh 202,000. Encik Geylang telah membeli nilai insuransnya sama dengan nilai yang harus dibeli iaitu RM910,000. Jadi Encik Geylang telah membeli insurans mengikut nilai yang harus dibeli iaitu RM901,000 dan melayakkan beliau untuk mendapat pampasan penuh atas kerugian yang dialami. Ini bermaksud sekiranya Encik Geylang mengalami kerugian melebihi nilai deductible tetapi kurang daripada jumlah insurans yang harus dibelinya, maka beliau layak untuk mendapatkan seberapa banyak jumlah kerugian yang dialaminya setelah ditolak dengan deductible. Untuk soalan B2, bayaran pampasan yang diperoleh ialah 120,000. Jadi berapakah nilai insurans yang telah dibeli oleh Encik Geylang? Nilai ini adalah jauh lebih rendah daripada nilai kerugian yang dialami. Jadi nilai insurans yang dibeli adalah kurang daripada nilai yang harus dibeli. Ini bermaksud kita akan menggunakan rumus yang kedua iaitu bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan jumlah kerugian, kemudian kita akan tolakkan dengan deductible. Maka untuk jumlah insurans yang telah dibeli, katakan nilai tersebut ialah P. Maka bayaran pampasan yang diterima iaitu 120,000 sama dengan P iaitu jumlah insurans yang telah dibeli bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli iaitu 910,000 didarab dengan jumlah kerugian iaitu 205,000. Kemudian ditolak dengan deductible sebanyak RM3,000. Kita susun semula dan kita akan dapati P sama dengan RM546,000. Jadi inilah nilai insurans yang telah dibeli oleh Encik Geylang. Dan nilai ini adalah jauh lebih rendah daripada jumlah insurans yang harus dibelinya iaitu RM910,000. Dengan ini, Encik Geylang perlu membayar penalti co-insurans iaitu jumlah kerugian tolak dengan bayaran pampasan yang diterima. Iaitu jumlah kerugiannya tadi ialah RM205,000 ditolak dengan bayaran pampasan yang diterima RM120,000 sama dengan RM85,000. Jadi nilai ini adalah nilai yang perlu dibayar oleh Encik Geylang untuk menanggung beza kos membaik pulih atas kerugian yang dialami. Seterusnya, co-insurans dalam insurans kesihatan. Dalam kontrak insurans kesihatan,
Co-insurans ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan. Khasnya polisi insurans perubatan utama. Pemegang polisi dikendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible sekiranya ada. Sebagai contoh, 80-20 bermaksud 80% kos ditanggung oleh syarikat insurans, manakala 20% kos ditanggung oleh pemegang polisi. Deductible perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum dapat menikmati faedah insurans yang dibelinya. Ini adalah untuk semua jenis insurans yang melibatkan deductible. Seperti yang telah disebutkan tadi, iaitu dalam insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Secara umumnya, deductible ialah suatu jumlah yang perlu dibayar dahulu oleh pemegang polisi tanpa mengira jumlah kos manfaat yang layak. Berbanding co-insurans ialah perkongsian kos dengan keadaan pemegang polisi menanggung peratusan tertentu daripada kerugian bersama dengan syarikat insurans. Ini adalah tertakluk kepada insurans yang melibatkan deductible dan co-insurans yang kita telah bincangkan sebelum ini. Contoh 7, latih ekstensif nombor 11 buku teks muka surat 93. Kos perubatan Sofia yang dilindungi polisi insuransnya berjumlah RM10,800. Dia ingin menuntut pampasan daripada polisi insurans perubatan utamanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300 dan penyertaan co-insurans 80-20. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia dan bayaran pampasan yang diterimanya. Berdasarkan maklumat ini, kita dapati jumlah kos rawatannya ialah RM10,800 dan ia dilindungi oleh insurans. Jumlah deductible ialah RM300 dan penyertaan co-insurans adalah 80-20, bermaksud 80% ditanggung oleh syarikat insurans dan 20% ditanggung oleh pemegang polisi iaitu Sofia. Jadi ada dua soalan di sini, iaitu berapakah bayaran yang ditanggung oleh Sofia dan bayaran pampasan yang diterimanya. Untuk penyelesaian ini, kos perubatan selepas deductible sama dengan kos sebenar yang dilindungi polisinya tolak dengan deductible. Jadi 10,800 tolak 300 sama dengan 10,500. Selepas ditolakkan dengan deductible, barulah pengiraan untuk peratusan penyertaan tadi. Untuk syarikat insurans, 80% darab dengan 10,500 sama dengan RM8,400. Manakala untuk Sofia pula, beliau perlu menanggung sebanyak 20% darab dengan 10,500 iaitu RM2,100. Jadi bayaran pampasan yang diterima oleh Sofia adalah sebanyak RM8,400, manakala bayaran yang ditanggung oleh Sofia sebanyak RM2,100 ditambah dengan 300 iaitu deductible yang beliau perlu bayar dahulu sebelum melayakkan Sofia untuk mendapatkan bayaran pampasan. Jadi jumlah bayaran yang ditanggung oleh Sofia adalah sebanyak RM2,400. Seterusnya kita lihat contoh 8. Jadual di bawah menunjukkan pelan polisi bagi insurans perubatan yang ditawarkan oleh dua buah syarikat insurans, syarikat insurans P dan syarikat insurans Q. Jadual di bawah menunjukkan manfaat dan perbandingan bagi pelan yang ditawarkan oleh syarikat P dan syarikat Q. Jika Encik Hadif ingin memilih salah satu syarikat insurans di atas untuk membeli insurans perubatan, syarikat yang manakah menawarkan pelan yang lebih baik? Berikan justifikasi untuk jawapan anda. Baiklah, kita lihat satu persatu apakah manfaat yang ditawarkan oleh kedua-dua syarikat insurans P dan Q. Untuk had tahunan keseluruhan, iaitu had yang boleh dituntut oleh pemegang polisi apabila mendapatkan rawatan di hospital. Bagi syarikat insurans P dan Q, mereka menawarkan nilai had maksimum ataupun had tahunan keseluruhan yang sama iaitu RM150,000. Untuk bilik hospital dan makanan pula, ini adalah nilai bagi sebuah bilik di hospital memandangkan bilik-bilik tersebut adalah berbeza mengikut saiz ataupun kemudahan yang diberikan, maka nilai suatu bilik adalah berbeza. Jadi untuk syarikat insurans P, mereka menawarkan bilik hospital dan makanan bernilai RM160 sehari, manakala syarikat insurans Q menawarkan bilik bernilai RM200 sehari.
Untuk allowance tunai harian di hospital, ini adalah satu allowance yang boleh dituntut apabila seorang pesakit ataupun pemegang polisi berada di hospital ataupun ward untuk tempoh sekurang-kurangnya 1 hari. Jadi mereka boleh membuat tuntutan berdasarkan bilangan hari tersebut. Jadi untuk syarikat insurans P, mereka menawarkan RM120 sehari, manakala untuk syarikat insurans Q, mereka menawarkan RM140 sehari. Jadi untuk kedua-dua manfaat ini memberi kelebihan kepada syarikat insurans Q. Bagi manfaat unit rawatan rapi ICU, untuk syarikat insurans P, ia boleh dituntut mengikut charge yang dikenakan dan maksimum untuk 200 hari setahun. Manakala untuk syarikat insurans Q pula, tuntutan hanya boleh dibuat untuk RM1000 sehari dengan maksimum selama 90 hari setahun. Untuk manfaat ini, ia memberi kelebihan kepada syarikat insurans P kerana tuntutan boleh dibuat mengikut charge yang dikenakan. Berapa sahaja charge yang dikenakan, kita boleh tuntut. Seterusnya untuk premium tahunan, bagi syarikat insurans P menawarkan RM825.35 setahun. Manakala syarikat insurans Q menawarkan RM975.20 setahun. Ini memberi kelebihan kepada syarikat insurans P yang menawarkan premium tahunan yang lebih rendah. Berdasarkan penilaian yang telah dibuat tadi, Encik Adif seharusnya memilih syarikat insurans P. Justifikasi untuk pemilihan syarikat insurans P ialah premium tahunannya lebih murah, iaitu perbezaan melebihi RM100 berbanding syarikat insurans Q. Seterusnya, had tahunan keseluruhan yang sama bagi kedua-dua syarikat insurans P dan Q. Seterusnya, tiada had perlindungan bagi unit rawatan rapi. Maksudnya, pampasan yang dibayar adalah mengikut charge yang dikenakan. Dan tempoh perlindungan bagi unit rawatan rapi juga lebih lama, iaitu maksimum sehingga 200 hari setahun berbanding untuk syarikat insurans Q maksimum 90 hari setahun. Jadi, berdasarkan kepada penilaian tersebut, ini memberikan kelebihan kepada syarikat insurans P. Jadi, apakah panduan untuk memilih insurans yang sesuai dengan kita? Ketahui dahulu jumlah perlindungan yang diperlukan. Buat penilaian berdasarkan kemampuan diri dan risiko yang dihadapi. Berdasarkan kepada apakah pekerjaan kita, jenis harta yang dimiliki, tahap kesihatan kita dan lain-lain faktor yang difikirkan berkaitan dengan kehidupan kita. Seterusnya, bandingkan kadar premium dan manfaat insurans. Kita buat perbandingan dahulu dengan pelbagai syarikat insurans, membuat banding beza premium dan manfaat yang diperoleh. Adakah ia berbaloi dan pelbagai pelan dan produk yang ditawarkan. Jadi kita perlu mencari seberapa banyak maklumat sebelum kita membuat pemilihan insurans. Seterusnya, fahami skop perlindungan, terma dan syarat polisi. Pastikan semua skop perlindungan, terma dan syarat polisi diteliti dan difahami secara mendalam sebelum menandatangani kontrak polisi insurans. Dan akhir sekali, elakkan perlindungan yang tidak perlu. Maksudnya kita perlu ambil pelan ataupun pelan tambahan yang disediakan yang perlu sahaja dan tidak terpengaruh dengan promosi yang tidak ataupun kurang menguntungkan atau berkaitan dengan diri kita. Kadang-kadang ejen insurans akan memberikan promosi yang tidak menguntungkan ataupun tidak berkaitan dengan kita. Alhamdulillah, akhirnya kita telah mempelajari sedikit sebanyak tentang risiko dan perlindungan insurans dan beberapa perkara yang melibatkan perlindungan, pengiraan premium, pembayaran, pampasan dan seterusnya, bagaimana kita membuat pemilihan insurans. Jadi dengan sedikit pendedahan ini, sekurang-kurangnya akan memberikan manfaat kepada para pelajar dapat membuat penilaian adakah perlu kita membeli sesuatu insurans tersebut berdasarkan kepada kemampuan diri kita. Dengan adanya insurans, sekurang-kurangnya kita dapat memastikan bahawa diri kita dan tanggungan kita dilindungi apabila berlaku musibah ataupun risiko atau kerugian yang berlaku kepada kita. InsyaAllah, sehingga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Hasnul. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.